Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak sama-sama kita membaca dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. 弟兄姐妹，今天我们要一起看马太福音第9章第9到第13节。 Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nanti saudari Silvi akan menyampaikan membaca dalam bahasa Mandarin ya. Baik, Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam bahasa Mandarin, silakan. 马太福音第9章第9到第13节，耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说，我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是造义人，乃是造罪人。 Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bersikap terhadap kerusakan? 好，弟兄姐妹，对于破坏，我们会有什么样的反应呢？ Contohnya nih misalnya ya, kalau HP kita rusak kayak begitu, gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? 举一个例子，若我们的手机就像屏幕上那样的损坏，我们会有什么样的反应呢？ Sayang bukan? Waduh, ini HP jatuh, pecah, rusak, sayang. Ada rasa sayang. 有可惜的感觉，因为手机掉了，摔坏了，所以有点可惜。 Tapi kalau diperbaiki, ini bisa sangat merepotkan, harganya bisa lumayan juga, dan bisa butuh waktu lama. 但是如果拿去修理的话，需要一段时间，也有点麻烦。那么修理费也跟那个销售费不相称。 Lagi pula di toko udah banyak HP baru juga ya. 而且在店里也有很多各种各样的新款式的手机， Iya, teknologinya lebih canggih. 科技也更高。 Harganya juga kira-kira lebih terjangkau lah ya, masih bisa dijangkau harganya. 我们也还可以承受它的价格。 Jadi gimana? Ganti baru aja ya? 那怎么办呢？是不是要换新的？ Yang rusak kita buang atau kita biarkan aja? Ya, kita buang atau kita biarkan. 坏掉的手机我们扔掉或者放在一边。 Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? 弟兄姐妹同意吗？ Setuju ya? Setuju ya. Bagaimana kalau mobil rusak nih? Nah, ini lebih mahal nih. Gopetiao ya. 那如果是汽车坏了呢？ Sayang dong, ada rasa sayang, mobil ketabrak rusak. 那汽车损坏了，
很可惜，因为它的价格也是很高。 Tentu kita karena sayang kita masukin ke bengkel ya, kita beresin dulu ya, kita perbaiki. 因为可惜，我们可能会把汽车带到修理店，把它修理。 Tapi kalau memang mobil udah habis tabrakan cukup parah, kita nyetirnya juga nggak nyaman, udah dipakai kurang nyaman sih memang. 但是如果曾经发生过车祸的汽车，受过很严重的损坏的话，那么价钱修理的费用一定会很高。 Lagi pula kalau dijual sekarang ini harganya masih lumayan bagus, kita masukin ke showroom aja gitu ya. 那如果我们把它卖掉的话，价钱应该还可以，还算高。 Ya lumayan bisa buat DP beli mobil yang baru lagi gitu ya. 我们还可以用卖那辆汽车的钱买另一辆新的汽车。 Bagaimana kalau anak yang rusak? 那如果是孩子不好呢？ Anak ini nakal sekali, 这个孩子特别的顽皮， sangat merepotkan. 给人添了很多麻烦。 Tapi ada rasa sayang nggak terhadap anak ini? 但是我们会不会对这个孩子有 Ada 疼爱 rasa 的 sayang. 心？肯定会有的。 Lalu bagaimana dengan anak ini? 那这个孩子又怎么样呢？ Kalau orang tua yang rusak, bagaimana anak-anak? Yang di sini yang jadi anak orang tua yang rusak sekarang, gimana? 在这里做孩子的，如果是父母不好的话，会怎么样呢？ Tiap hari cekcok terus, bertengkar terus, 每天在家里吵架， banyak buat masalah. 惹出很多麻烦。 Yang jadi anak ada rasa sayang juga sama orang tua, ada. 作为孩子的，肯定还会敬爱他的父母， Tapi bagaimana? Mau ditinggal aja orang tuanya? 但是又要怎么样呢？是不是要离开父母呢？ Bagaimana dengan diri kita sendiri yang rusak nih? 那如果是我们自己不好呢？ Saya udah buat banyak masalah. 我已经惹出了很多祸， Kesalahan saya udah sangat rumit sekali, udah susah diberesin, udah. 我犯的错误太大太复杂了，很难去解决。 Masih ada rasa sayang terhadap diri kita sendiri. 我们是否还能对自己还能爱惜自己吗？ Atau mau sudahin aja hidup ini? 还是要结束我们的人生？ Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang kepada setiap jiwa. 我们的神是连续爱每一个人的神。 Siapapun dia, bagaimanapun keadaan hidupnya, dia sangat mengasihi jiwa-jiwa, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai pribadi-pribadi yang datang kepada Dia. 无论我们是一个怎么样的人，我们处在任何一个情况，我们的神仍然爱我们。 Karena bagi Tuhan, semua orang, setiap jiwa berharga bagi Yesus Sang Juru Selamat. 因为对主耶稣，我们的救赎主来说，我们每一个灵魂都是他的宝贝。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat prinsip ini. Allah menciptakan manusia dan Dia sangat sayang kepada semua orang. 那弟兄姐妹，我们一起来看这个原则，就是上帝爱世上的人类。 Tetapi manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak total, menjadi tidak berharga dan pantas dibuang. 但是人类已经跌入最终，已经完全败坏，甚至配得被丢弃。 Apakah Tuhan membuang kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. 那么上帝会丢弃我们吗？不，他永远不会丢弃我们。 Tuhan tidak membuang orang-orang yang telah berdosa, tidak. 上帝永远不会丢弃已经犯罪的人。 Allah mengutus anaknya datang ke dunia ini. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan satu tujuan utama, mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. 他差遣他的儿子耶稣基督来到这世上，他降世的主要目的就是寻找拯救罪人。 Tuhan turun ke dalam dunia ini, mencari jiwa yang terhilang
dan membawa mereka kembali kepada Bapa di surga. 主降世到这世上，寻找迷失的灵魂，将他们带回到上帝的身边。 Jadi ini prinsipnya, melalui Yesus Kristus Allah datang memanggil, menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa. 所以这个就是他的原则。上帝降世，借着耶稣呼召、拯救、救赎罪人。 Ini yang Yesus katakan sendiri. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, bukan menghakimi orang berdosa. 这是耶稣亲自说的，就是他来到这世上，为了寻找并且拯救罪人，而不是审判罪人。 Mercy of God is greater than judgment. 神的连续大于审判。 Mari kita sama-sama kita cermati pola rencana keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. 让我们仔细的看看圣经所展示的神的救赎计划。 Allah menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. 上帝为罪人预备了救赎。 Melalui Yesus Allah turun ke dalam dunia mencari dan memanggil orang berdosa. 借着耶稣，上帝降世，然后呼召并且寻找拯救罪人。 Dan orang berdosa merespon dengan percaya dan mengikut Yesus. 罪人的回应就是相信并且跟随耶稣。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat mengetahui rencana Allah memang karena Allah menyatakannya di dalam Alkitab. 弟兄姐妹，我们能够知道上帝的救赎计划，是因为圣经里面已经说到了。 Kita mengetahui rencana keselamatan dari pengajaran-pengajaran melalui khotbah-khotbah, melalui doktrin-doktrin yang disampaikan pengajaran supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan. 我们通过圣经的教导，一些教义，我们可以知道上帝的救赎计划。 Kita memahami rencana keselamatan Allah melalui pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. 通过我们的侍奉，我们也可以知道上帝的救赎计划。 Melalui kebaktian demi kebaktian, pertemuan, persekutuan demi persekutuan, seminar demi seminar, kita tahu rencana keselamatan dari Allah buat kita. 通过崇拜会、团契等等，我们可以知道上帝的救赎计划。 Tapi bukankah Bapak Ibu Saudara sekalian rencana keselamatan yang kita hanya tahu secara knowledge, kadang-kadang itu hanya berhenti sampai di kepala kita saja. 但是我们所知道的救赎计划，往往只停止在我们的脑海里。 Jadi kita bisa lihat ada Taurat, kita tahu Taurat, kita tahu doktrin Allah, kita tahu teologi, kita tahu semua, kita harus ikut kebaktian, kita tahu kristologi dan sebagainya dan sebagainya. 我们知道有律法，有教义，我们要敬拜神等等。 Tapi kita pakai itu untuk membangun barrier, penghalang untuk kita bisa turun ke bawah. 但是我们却用那些事情作为一道隔墙，让我们不能够与上帝有一切的关 Pengetahuan 系。 teologi, doktrin, ritual agama berperan seperti tembok yang memisahkan antara orang benar dengan orang berdosa. 所以神学知识、教义等等，成为了义人和罪人的隔墙， Sebagai tembok pemisah antara gereja dengan dunia. 成为了教会与世界的隔墙， Sebagai tembok pemisah antara rohaniwan dengan jemaat. 成为了神仆与会众的隔墙， Sebagai tembok pemisah antara orang tua dengan anak. 成为了父母与孩子的隔墙。 Karena apa? Karena kita punya knowledge of God dan kita punya segala macam pengetahuan knowing Jesus, tetapi itu hanya berhenti di kepala kita saja. 因为什么呢？因为我们有对上帝的知识，我们有与耶稣的关系，但是这一些都只停留在我们的脑海里。 Saya mengajak kita untuk punya bukan hanya knowledge of God, knowing of Jesus, tetapi kita juga punya hati seperti hatinya Yesus.
所以我想要我们不只是有那些知识，但是我们也要有像耶稣的那样的一颗心。Iya, kita butuh teologi, kita butuh doktrin pengajaran, kita butuh beribadah kepada Tuhan, kita butuh melakukan pelayanan demi pelayanan, semua ritual keagamaan kita butuh. 是的，我们需要就是教义、神学教导，我们需要崇拜，我们需要侍奉等等。 Tapi kita juga butuh punya hati seperti Yesus. 但是我们也要拥有像耶稣那样的一颗心。 Kita tidak hanya berhenti pada beriman kepada Yesus, tetapi kita juga meneladani pikirannya Yesus, perasaannya Yesus, dan apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. 我们不仅停留在相信耶稣而已，但是我们也要效法耶稣的心思意念，还有他一生所做的一些事情。 Kita bukan hanya knowing of God atau have a relationship with Jesus, tapi kita juga mari kita punya thinking, feelings, and act like Jesus. 我们不要只有对上帝的知识、对上帝的认识，还有与耶稣的关系而已。但是我们也要像耶稣一样的去思想、去行动。 Pengetahuan teologi, doktrin, ritual agama, semuanya kita jadikan sebagai peran untuk kita turun ke bawah yang menghubungkan orang benar dengan orang berdosa. 我们所知道的神学、教义、教导、崇拜仪式等等，把他们都成为了一个阶梯。 Pengenalan akan Allah, knowing of Jesus itu kemudian jadi sebuah tangga menurun bagi gereja kepada dunia. 所以我们对上帝的知识，我们对上帝的认识，把它成为了一个联系义人和就是罪人，还有世界与教会的阶梯。 Memahami Alkitab, memahami teologi, membuat rohaniwan turun ke bawah mencari jemaat. 当我们了解圣经的时候，那么神仆，我们作为神的义人，我们可以下去寻找那些需要主的人。 Orang tua Kristen punya pemahaman akan Allah, bukan menjadi tembok kepada anak-anaknya, tetapi sebuah tangga menurun yang meraih, mencari anaknya. 作为基督教的父母，可以把他们的对上帝的知识，作为一个寻找他们的孩子的一个方式。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam teks yang kita baca. 弟兄姐妹，我们一起看刚才我们所读的马太福音里面所发生的事。 Ini adalah kisahnya Matius menceritakan tentang dirinya sendiri. 这是关于马太的故事。 Yang pertama-tama saya ingin ajak kita sama-sama bisa belajar dari pengalaman Matius meresponi panggilan Tuhan. 首先，我们需要学习马太回应耶稣对他的呼召的经历。 Yang kedua, kita belajar dari perbandingan apa yang terjadi pada mindset dan attitude-nya seorang pemimpin Yahudi seperti orang Farisi dengan mindset dan attitude-nya Yesus. 第二，就是我们要学习犹太宗教领袖，就是那些法利赛人的心态还有态度，与耶稣的心态和态度的比例。 Yang jelas Matius pasti pernah mendengar tentang sosok pribadi Yesus sebelumnya. 马太肯定听说过关于耶稣还有他的教导， Dia takjub kepada pengajarannya Yesus. 他对耶稣的教导感到惊奇。 Pasti banyak orang takjub kepada pengajarannya Yesus pada waktu itu. Dengan mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Banyak orang, termasuk orang-orang seperti Sakeus, kita tahu juga. Sakeus juga pemungut cukai, dia juga takjub. 那时候也有很多人，肯定也有很多人对于耶稣所做的一切事感到惊奇，包括撒该，就是另外一个税吏。 Tapi bagi seorang pribadi seperti Matius yang dia hidup di dunia yang kotor, yang gelap, di mana dia ada di tengah-tengah
keadaan yang sangat dihina, ditolak oleh masyarakat. 但对于马太来说，他那个时候他生活在一个黑暗、残酷，就是肮脏、生死攸关的一个世界里，他处境十分艰难。 Matius ingin sekali meresponi, ingin bersama dengan Yesus, tetapi dia tahu keadaan dia seperti apa. 马太当时很想与耶稣在一起，但是他知道自己的情况。 Matius ada dalam keadaan situasi yang seperti dibelenggu oleh keadaannya sendiri dan itu sangat melelahkan buat dia. 马太活在一个就是好像被自己的情况所束缚的生活，所以那样子的生活让他感到精疲力竭。 Matius ingin punya kehidupan yang baik, tetapi bagi Matius gambaran kerajaan Allah seperti yang Yesus katakan itu buat dia seperti mimpi di siang bolong aja kalau bisa bersama Yesus. 马太想要一个美好的生活，但是对于耶稣所说的国度，对他来说就像在做白日梦一样。 Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara kita yang mengalami atau ada di dalam keadaan rohani seperti yang Matius alami? 弟兄姐妹，我们当中是否有像马太一样处在那些情况之下的人呢？ Kita tahu apa yang Yesus katakan itu benar, tapi kita sendiri ada di dalam sebuah keadaan yang tidak memungkinkan untuk menghidupi apa yang Yesus inginkan. 我们知道耶稣所说的是正确的，但是我们处在一种情况，让我们不能够去行耶稣要我们做的事。 Mungkin kita ngalami apa yang disebut dengan spiritually frustrated. 也许我们感到一种情况叫做属灵上的受挫， Kayak hidup saya ini udah terlalu jauh lah dari apa yang Yesus harapkan. 就好像我的生活已经远离耶稣所期望我做的， Atau spiritually low. 或者属灵上很低落。 Saya merasa saya tidak layak ada bersama dengan Yesus. 我感到我不配与耶稣在一起， Di dalam hati terus saja dikuasai oleh rasa bersalah dan malu kalau ketemu orang Kristen, malu kalau ketemu hamba Tuhan, terus merasa diri tidak layak untuk datang kepada Tuhan. 每次见到神仆或其他的基督徒，我会感到内疚。 Atau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami spiritually hunger. 或者我们当中也有可能就是在属灵饥渴这种情况下， Mungkin gak ya saya masih bisa kembali dekat dengan Tuhan? 我还有可能回头和主在一起吗？ Mungkin gak ya saya masih bisa hidup sebagai seorang Kristen yang baik? 我还有可能作为一个好的基督徒吗？ Mungkin gak ya saya bisa kenal Yesus yang disampaikan di atas mimbar ini? 我还有可能认识在这台上所传讲的耶稣基督吗？ Hatinya haus akan kebenaran, tetapi bagaimana caranya dia tidak tahu. 他的心灵，他的属灵上很饥渴神的话语，但是不知道该怎么做。 Ketika Yesus datang, Yesus yang datang ke meja ke counter pajaknya Matius, Yesus yang datang. 是耶稣本身来到了马太的税关上， Yesus langsung open dirinya kepada Matius, ayo Matius, ikutlah aku. 耶稣敞开他自己，邀请马太跟随他。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini juga Yesus datang kepada kalian. 弟兄姐妹，今天耶稣也来到我们这里， Yesus juga open dirinya. 耶稣也对我们敞开他自己。 Maukah engkau mengikut Yesus? 你是否愿意跟随耶稣？ Buat teman-teman yang hari ini dibaptis atau di CD, mau enggak engkau ikut Yesus? 今天受洗礼或坚信礼的弟兄姐 Dia 妹，你是 datang 否愿 mencari 意 engkau. 跟随耶稣？耶稣 Dia 来寻找你， menyelamatkan engkau.
耶稣拯救你。 Mau nggak engkau ikut Yesus? 你是否愿意跟随耶稣？ Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu Yesus datang memanggil Matius dan Matius meresponinya dengan mengikut Yesus. 弟兄姐妹，就在那种情况之下，耶稣来呼召马太跟随他，马太就起来跟随了耶稣。 Undangan Yesus buat Matius ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa dan membuat dia sangat bersuka cita. 耶稣对马太的邀请是一个特别的事件，所以让马太非常的高兴，非常的喜乐。 Saking sukacitanya dia kemudian mengundang semua teman-temannya untuk pesta bersama di rumahnya Matius. 就是因为他心中极大的喜乐，他邀请了他的朋友来参加他在家里举办的宴席。 Ya, orang seperti Matius ya, teman-temannya juga pemungut cukai lah, mungkin ada debt collector juga di sana atau tukang pukul. Ya itulah teman-temannya Matius, memang dunianya gelap. 马太所邀请的朋友，就是那些可能是保镖或者债务催收员等等，因为那些就是他的朋友和他打交道的朋友。 Tapi karena dia dipenuhi oleh sukacita, dia mengadakan pesta dan dia sangat menghormati Yesus. Dia juga mengundang Yesus dan murid-muridnya. 但是因为他心里充满了喜乐，所以他邀请了耶稣还有他的门徒来参加他举办的宴席。 Mari kita bandingkan. Yesus langsung ikut kepada undangannya Matius dan duduk bersama dengan Matius dan teman-temannya untuk menikmati makanan bersama. 我们可以在这里可以看到，耶稣和他的门徒直接来到马太的家，和他一同做宴席。 Orang Farisi yang sudah melabel Matius dan teman-temannya Matius, si pemungut cukai, sebagai orang berdosa, pengkhianat bangsa, semua label itu sudah ditaruh di dalam dirinya Matius dan kelompoknya. 但是法利赛人呢，他们却有不同的看法。他们对马太还有他的那些睡死的朋友，已经给了一个叛徒标签、罪人的标签。 Melihat peristiwa Yesus makan dengan teman-temannya Matius, orang-orang Farisi tidak bisa memahami. 所以，当他们看到耶稣和马太还有其他睡死罪人一同吃饭的时候，他们不能够理解，不能够接受。 Pikiran mereka dipenuhi dengan aturan demi aturan, layak atau tidak layak, najis atau kudus. 他们的心中充满了疑惑，就是都是有关律法等等的一些事情。 Ketika orang Farisi itu bertanya kepada murid-muridnya Yesus, nggak berani langsung nanya Yesus kepada murid-muridnya, tetapi Yesus mendengarkan itu. 所以那时候法利赛人就通过耶稣的门徒责备耶稣，因为他们不敢直接责备耶稣，但是那时候耶稣听到了他们的责备。 Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Perumpamaan ini sangat logis dan sangat mudah dipahami. 耶稣那时候就直接说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”这句话如果按逻辑来看的话，其实很容易去理解。 Yesus mengumpamakan dirinya sebagai seorang tabib dan orang berdosa sebagai seorang yang sakit. 耶稣把自己看为医生，那么那些罪人为有病的人。 Tapi demikian pula Yesus mengumpamakan orang-orang Farisi seperti orang benar yang tidak butuh Yesus. 那么耶稣也把法利赛人看为好像不需要耶稣的义人。 Dan kemudian Yesus juga berkata kepada para pendengarnya seperti yang dia kutip dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. 那么耶稣接着也对他的听者说，就是在何西亚书第6章第6节，耶稣这样说：“我喜爱良善，不喜爱祭祀。”
Bapak Ibu Saudara sekalian, buat seorang Farisi itu susah dimengerti. 弟兄姐妹，对于法利赛人来说，那句话很难去理解。 Orang Yahudi pada waktu itu memahami bahwa ritual-ritual agama yang mereka lakukan, memberikan persembahan dan sebagainya, datang ke bait Allah, itu adalah sebuah gambaran bagaimana orang punya tingkatan rohani yang baik. Ketaatan kepada agama dan ketaatan kepada Tuhan itu menggambarkan seseorang itu adalah orang yang suci dan rohani. 因为那时候他们的思想就是要遵守律法，然后要献祭等等，所以他们不能够了解耶稣所说的话。 Tapi Yesus mengingatkan sekali lagi, yang Allah sukai adalah apabila kita mengenal Allah, mengasihi Allah, lebih daripada ritual-ritual agama yang dijalankan tanpa memahami isi hati Allah. 但是在这里，上帝再次提醒我们，他更喜欢我们认识他并爱他，胜于那些祭祀。 Kalau kita mengenal Allah, maka kita tahu hatinya Allah adalah untuk orang-orang yang terhilang, untuk jiwa-jiwa yang terhilang, dibawa kembali kepada Bapa. 如果我们认识上帝的话，我们就可以知道他的心就是为了那些迷失的灵魂，可以再次被带回到他的身边。 Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya mencoba mengambil aplikasi ini bagaimana mercy is greater than judgment terjadi di dalam pola asuh dalam keluarga Kristen. 弟兄姐妹，请允许我试着在基督教家庭的养育模式应用这个连续大于审判。 Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak remaja kita sudah dibaptis hari ini, tetapi ini bukan goal atau tujuan dari perjalanan rohani mereka. Ini hanya masih awal dan orang tua masih perlu mendampingi anak-anak di dalam pertumbuhan rohani. 弟兄姐妹，今天我们的青少年要受洗，但是这个不是他们属灵的最终目的。家长、父母还是需要陪伴他们。 Kita perlu punya nilai kekudusan, kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. 我们需要圣洁的生活，我们需要圣经，我们需要明白神的话语，并且应用在我们的实践，在我们的生活上。 Tapi jangan sampai peraturan-peraturan itu menjadi sesuatu yang sangat terutama dan dijalankan tanpa kasih. 但是不要让那些规则、那些律法或者法律束缚了我们，让我们无法彰显出我们的爱。 Bapak Ibu Saudara sekalian, apa bedanya disiplin dengan penghukuman? 弟兄姐妹，纪律还有处罚有什么区别呢？ Pendisiplinan adalah menegakkan aturan dengan kasih. 纪律就是要以爱去遵守规则。 Kadang-kadang penghukuman bisa dilakukan tanpa kasih. 有时候我们没有以爱去处罚， Karena apa? 为什么？ Kita menghukum sesuai dengan aturan yang ada. 因为我们惩罚是按照所在的法律。 Penghukuman terasa begitu keras, begitu berat. 惩罚看起来很严重、很慎重一样。 Mari kita sama-sama terapkan gaya pengasuhan yang mengikuti kehendak Tuhan. 让我们一起按上帝的旨意， Kita mengedepankan kasih Yesus dinyatakan dari orang tua kepada anak-anak. 我们按照上帝的旨意来养育我们的孩子，让家长、父母可以爱他们的孩子。 Tetapi dari orang tua kepada anak juga mengajarkan bagaimana harus hidup kudus di hadapan Tuhan. 但是父母也要教导孩子要如何去过圣洁的生活。 Tapi kalau pengasuhan gaya Farisi itu adalah yang lebih menekankan aturan demi aturan, itu yang paling penting. 但是法利赛的养育方式呢，他们更注重规则或者律法， Sehingga tidak heran kalau di dalam keluarga itu
anak-anak selalu dihantui oleh ketakutan. 所以不奇怪，如果那样子的家庭中，孩子们经常感到害怕， Takut kepada papa mama, nggak bisa ngomong sama papa mama. 怕爸爸妈妈不能跟爸爸妈妈诉说， Selalu saya salah. 每次都是我的错， Diktator, orang tua saya diktator. 我的父母是独裁的父母， Orang tua saya keras. 我的父母很严厉。 Karena apa? Karena dalam pola pengasuhan yang ditekankan adalah hukum aturan, penuh dengan aturan-aturan, tetapi minim dengan relasi. 为什么会这样子呢？因为在他们的养育方式中，他们所强调的，他们所注重的就是规则要遵守法律。 Yang kita inginkan adalah ada persekutuan orang tua dengan anak-anak. 我们所期望的就是父母和孩子有美好的关系。 Orang tua dengan anak-anak berjalan bersama-sama mengikuti Yesus. 父母与他们的孩子跟随耶稣。 Orientasinya apa? Anugerah, selalu ada anugerah di dalam Yesus Kristus. 他们总是面向耶稣的恩典， Hati yang peduli, terus mengarahkan, bangun relasi, dan tegakkan juga aturan, sekaligus berjalan bersama. 他们仍然关心他们的孩子，他们教导、引导他们的孩子，并且和孩子有密切的关系。 Mari kita sama-sama refleksikan bersama. 我们一起反馈， Apakah di dalam keluarga kita more mercy than judgment? 在我们的家庭中，是否连续大于审判？ Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Engkau dan saya adalah orang-orang yang dicari Tuhan dan kita terhilang. Apakah kita mau menerima panggilannya Tuhan Yesus? 耶稣来到这世上，是为了寻找并拯救那些迷失的灵魂。我们就是耶稣寻找拯救的人。我们是否愿意跟随耶稣？ Apakah orang tua juga mau turun ke bawah, mencari anak? Dia mungkin terhilang, dan kita selamatkan, bawa kepada Tuhan Yesus. 父母是否也愿意走下去寻找他迷失的孩子？ Terapkan kasih. 让我们实践爱。 Mari kita belajar membedakan, mengasihi orang yang berdosa dan menolak tindakan dosa. 让我们一起区别。 Ada waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang sebagai hakim. 有一天，耶稣会来审判我们。 Pada waktu itu, orang-orang yang terhilang tidak punya kesempatan lagi. 那时候，迷失的灵魂没有机会了。 Hari ini masih ada kesempatan. 今天还有机会， Mari kita datang kepada Yesus. 让我们来到耶稣面前。 Dia mengasihi kita semua. 他爱我们每一个人， Dia mengasihi engkau dan saya. 他爱你和我。 Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. 让我们一起低头祷告。